إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah syukurnya kita pada Allah SWT. Setiap kali kita dapat duduk bersama dalam halaqah kita ini, maka itu berarti kita telah pun dapat terima hidayah daripada Allah SWT. Nah, begitulah kita kata, dan kata bila kita duduk di sini dah, maka kita kata Allah Ta'ala jaga hati kita supaya tetap ikhlas semenjak kita niat hari di rumah lagi. Nah, sama ada raja kecek sendiri pun supaya lah tu. Nah, perlu pada berajak pada ikhlas belaka tu. Nah, ikhlas adalah salah satu syarat nak diterima amalan kita. Ada segala amalan sekecil-kecil kepada sebesar-besar perkara. Nah, dan amalan kita buat hari ni amalan besar ni. Nah, belajar ilmu, ngaji, apabila ilmu yang kita ada cedok ni lah, cedok daripada kitab Allah, daripada lagu asli lidah. Kalau jamiah lagu asli lidah, tak ada kecapu-capu kot lain dak. Nah, alhamdulillah. Cuma orangnya timur tak apa molek mana. Timur nak cedok tu tak apa molek mana dah. Diri nah. Bukan timur tu bukan balik raja dengar raja timur ni, hak raja cebok ni. Lepas tu balik orang je nak makan nak terima pun dia tak boleh banyak mana lah. Subhanallah. Alhamdulillah ibu. Nah, apalah kita koda-koda kita dah. Tuhan, sebab tu kita minta sama dengan Tuhan tu dah. Rabbi zidni ilma, Tuhan tambahlah ilmu bagiku. Nah, tambahlah ilmu bagi kami ya Allah. Rabbi. Nah. Dah. Timur tiri pun tak apalah dah. Nah, ambil koda timur tiri. Nah. Alhamdulillah. Nah, bila takut ngaji Quran ni dah, bukan ngaji kita nak ngaji kitab Allah, nak ngaji ajaran Allah. Takutnya bimbang atuk nak gede kecek dengan nafsu tuah je kecek tu. Nah, banyak ada sangatlah. Nah, dah moga Tuhan tak ada Tuhan tak ada pada maksum dak. Allah tolong kami ya Allah, selamat kami. Tolong sampai kami dapat kecek benda-benda yang diridai oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Maka itulah nah
Hari ni kita masuk surah baru dan yang lepas dah orang tak ngaji dah. Kita mula surah Al-Qasas, surah Al-Qisas dipanggil. Nah, cerita-cerita. Nah, kisah-kisah yang banyak Tuhan Ta'ala duk cerita, duk kisah kepada kita dalam surah ni. Nah, yang kita akan dapat tahu. Kalau kita ngaji dah orang tak ada masuk lagi ayat dia tu dah. Mari kita baca sekali lagi ayatnya. Nah. Hari ni nak baca siapa di bapanya? Siapa di ayat 9 pada dulu insya-Allah. Nah. Kita baca siapa di ayat 9 dulu. Dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. الحمد لله. اللهم بارك لنا يا الله ووفقنا واهدنا بهذه الآيات وهذه السورة وبهذا الكتاب يا الله. Ya Allah, berilah keberkatan serta taufik hidayah pada kami dengan ayat dan surah yang kita akan baca ni, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita baca ajaran Allah SWT hari ni. Surah ni kita tahu dah ngaji, kita ngaji dalam minggu lepas ni, kata turun di mana surah ni? Turun wahyu kepada Nabi kita di mana? Di Mekah. Artinya Nabi kita duduk di Mekah lagi. Nabi kita duduk di Mekah lagi, belum lagi hijrah ke Madinah. Itu ayat Makkiyah lah ni, dah ayat Mekah. Berapa ayat semua surah ni ada? 88 ayat. 88 ayat. Nama dia Al-Qisas atau Al-Qasas, kisah-kisah. Qisas ni mana kisah-kisah. Sebab kerana kisah-kisah yang dalam surah ni tu ada sebut Nabi Musa, kisah, ayat kisah. Ayat cerita.
Lepas tu dalam Quran ni banyak benda kisah. Dah kisah. Alhamdulillah. Kalau gitu, kisah mula-mula sekali dalam surah ni kita ngaji dah ni. Mula iaitu ayat 2 tu masuk kisah Nabi Musa dah. Pada ayat 1 2 saja Allah Taala hamba kita dengar saat ni. Allah Taala mula surah ni juga seperti surah-surah yang ada 20 berapa puluh surah dah dalam Quran kita ni. Mula dengan ayat pada huruf hijaiyah semata-mata. Apa surah? Kamu komputer tak peta kat mana lah ni. 29 surah. Dah. 29 surah. 114 surah dalam Quran kita ni yang cabut 29 surah ni mula dengan huruf hijaiyah semata-mata. Mula surah dengan huruf hijaiyah. Alif lam mim, alif lam ra. Ni mula dengan ta sin mim. Ta, huruf sin, huruf mim. 3 huruf. 3 huruf. Ta sin mim. Tu penjelasan dia makna gapo ta sin mim kita ngaji dah lepas dah tu. Kita ngaji dah lepas dalam berapa ni juh gapo ni juh Baqarah tu. Surah Baqarah tu. Ta sin mim ni seperti surah-surah lain juga. Allah SWT dalam Quran kita ahli sunnah ulama jumhur pegang pendapat tu lah. Pendapat kata tak ada makna dia. Makna dia tak ada. Huruf hijaiyah di awal surah ni adanya, kalau ada pun tidak ada pada hadis sahih benar ada. Huruf-huruf ini terletak pada awal surah ni. Begitulah makna dia. Maknanya gapo? Serah pada Allah. Tu kita terpegang atas pendapat tu. Tuhan salah tahu makna dia gapo. Tuhan kandak gapo tu. Tapi ulama juga kecek kata besarnya hak jelasnya ialah nak pelemahkan ahli apik bijak pandai bangsa Arab masa tu. Nak pelemuh. Dah dia mengaku kata dia pandai sangat, dia bijak sangat di segi bahasa Arab. Tiba-tiba Quran mari tu hatta Quran mari, ada dia tak erti. Ada kok tak erti weh. Dia kata kan Nabi baca tasimin alif huruf hijaiyah ni kata Nabi Muhammad kata gapo tu. Dia kata gapo bahasa gapo tu. Jadi lemah kat dia pun. Lemah. Dak mengaku selama ni kata dia ahli bahasa, dia pandai bahasa. Bahasa jin pun dia pandai. Pandai dia. Quran mari ada tempat dia tak pandai pun. Maka di sini kita tak ada bahas pun tak apa. Hak Tuhan tak ada ayat, tak ada suruh tahu, tak nak tahu pun tak apa. Yang pentingnya lepas Tuhan kecek huruf hijaiyah waliknya setiap surah ada mula dengan huruf hijaiyah ni. Lepas ada ayat kedua tu Tuhan kecek kelebihan Quran pada kebesaran Al-Quran. Dah kemuliaan Al-Quran. Macam dalam alif lam mim apa tu? Macam dalam surah ni Tuhan kata ta sin mim tilka ayatul kitabil mubin. Tilka inilah ayat-ayat al-kitab, ini kitab Al-Quran al-mubin yang memberi penjelasan. Kata inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang memberi penjelasan. Tahu ayat kita lah dah. Itulah begitulah dalam surah ni Tuhan mula ayat inilah ayat-ayat Quran yang dalam Quran ni ada apa? Ada penjelasan, ada penjelasan yang memberi penjelasan. Quran ni yang memberi penjelasan. Huraian, ajaran banyak banyak perkara dalam Quran ni. Atau ulama-ulama kata dalam Quran ni ada segala ilmu. Nak ilmu gapo ha dunia, ha akhirat. Dah ada belakang. Pas dunia tak ada banyak dah. Sebab tu dalam Quran kita temu hampir setiap surah tu duk kecek akhirat. Kecek akhirat. Wayah syurga, wayah neraka, tu adalah akhirat. Balasan azab gapo semua tu balasan nikmat terhadap ahli syurga, balasan azab terhadap ahli neraka. Lepas tu royak hak amalan-amalan kita. Dak jelas tu manusia ni kena buat gapo. Kena buat gapo Tuhan suruh, gapo Tuhan larang. Tu dalam Quran kita. Tu dalam Quran kita tapi kita tak ambil tahu pun. Tak ambil tahu. Manusia ni tak sebdolih lancar ke belaka. Quran esa tak sih. Dah. Tak sedap kalau Quran. Panas sungguh dia dah. Cerita dia pandai jadi kita dia tak berakhir hok sungguh. Kalau hok bahang sedap,
Nah, kalau bohong, hok tak pelong, hok tak tahu, hok tak cerak tu sedap sangat. Nah. Maka siapa nak cari penjelasan, tak ada nak cari lain. Dalam kitab tilka ayatul kitabil mubin. Al-mubin mata penjelasan dalam kitab Quran belaka. Siapa nak berjelas harga apa. Nah, subhanallah. Habis. Nah, kita bilas sekali lagi pula. Nah, harga apa kata? Nah, harga apa? Nah, hak rumah tangga kita. Nah, menikah bercerai, hak perak anak lepas cerai, perak anak ke mana? Lepas cerai nak perak anak ke mana? Ya masalah kata. Nak bagi saka kerana boleh mati. Dah royak laka tu royak maka. Nah, surah An-Nisa tu royak surah Nisa nama dia. Surah An-Nisa dan kita tahu dah tu. Surah perempuan ni pakai kecek harga perempuan. Nah, tu mari ke panha mari uka masalah kecek hak orang perempuan khas. Karena masa tu ayat orang masa dulu masa Nabi mari tu Islam lah mari tolong orang perempuan akak darjat orang perempuan daripada dihina jadi tak pakar retina dulu. Nah, supaya bukan manusia orang manusia perempuan. Islam pun nak darjat semula tu. Akak darjat semula orang perempuan. Sama telah nak makan saka. Nah, dia sendiri jadi saka. Sama telah nak makan saka, orang perempuan jadi saka, jadi benda dalam satu saka seorang mati saat ni. Nah, boleh bagi ke dia tu, bagi ke dia ni. Nah, bini ayah dia saat ni. Bini ayah dia tu. Kita perlu jadi mata benda, jadi waktu. Nah, dah. Sama telah nak makan saka orang jauh lagi. Nah, itulah tak ada harganya kita orang perempuan dulu. Tapi lah ni, nah, orang perempuan makan saka. Lah ni kita duk pada susah sangat atau retina saka sikit boleh segia raya atas 2 gia. Boleh juga. Nah, ya, nah. Zaman dulu belum ada Islam hari. Nah, belum Islam hari ada kibau. Tak ada terima apa. Kita sedia di saka demo. Nah, itulah banyak cerita dia. Nah, itu satu bentuk. Nah, satu jenis jelas. Dalam Quran jelas belaka. Hak ilmu gapo? Allah sayanya ni. Nah, mesti tak tahu kat tu. Nah, kita tahu sikit benar dalam isi Quran. Kalau tahu tahu sekadar gitu juga. Tak pandai lagi hurai jadi panjang banyak pula. Nah, ya kerana Quran ni pergi faham Quran pula bukan faham semata-mata kita faham dengan otak kita, kena faham dengan tafsir, dengan hak Nabi royak, dengan perbuatan Nabi tu pula. Nah, kata benar apa kita baca diri. Nah, tak boleh juga Allah. Nah, ya kena pergi faham dengan hadis Nabi ni pula. Nah, kalau ada hadis Nabi pergi faham dengan sahabat buat, dengan hak sahabat buat. Kanta dia tu banyak. Nah, alhamdulillah, itulah al-mubin. Nah, tu mana penjelasan dah. Tuhan sendiri royak dah. Ini kita faham. Tilka inilah, nah, hadhihi, nah, tilka tahazinilah al-kitab, ayatul kitab. Nah, ayat-ayat kitab Al-Quran. Ini kitab sini ada Al-Quran. Al-Mubin. Al-Mubin yang memberi penjelasan. Nah, alhamdulillah duk mana penjelasan. Nah, penjelasan atau wi keterangan. Tu penjelasan atau wi keterangan. Kita tak terang mana, tak jelas mana, Quran lah mari berjelas. Nah, Quran lah mari berjelas, mari hurai. Allahu akbar. Segala kerjaan. Nah, segala pekerjaan. Royak belaka dah sama benda tengok royak kita lah ni. Kita mari mana? Benda tak tahu pun, benda adib. Nah, benda adib. Nah. Barang benda tak ada lagi atau benda ada lah ni, pas benda tak jadi lagi masa depan. Nah, hok jadi dah masa lepas dah hok lah ni masa depan. Royak belaka kita tu. Nah, royak belaka. Duk mana sudah? Nah, duk mana semua tu? Tahu kita dah. Saya sungguh nak dah. Kalau kita tahu. Nah, kalau kita tahu banyak benar ada ilmu kita ngaji dengan kita baca tu dah. Tapi baca dengan tak tahu ni dah. Boleh juga ada ilmu kita sekadar baca tu ya. Nah, tu sikit ilmu kita dengan Quran. Ilmu betul baca. Nak kena ada ilmu kau betul nak baca tu pun. Nah, kena ada ilmu juga. Kalau tak ada ilmu tak ada baca dulu lagi. Lain ni kita mata amal ilmu betul faham pula. Nah, ilmu betul faham pula. Tapi tak ada sementara dah kita ngaji pun 20 tahun lebih dah. Nah. Dah bilang ngaji dah boleh terlupa tu. Nah. Hak ni nak cakuh, ni nak kambul di belakang. Tak apalah nah. Dalam Quran belaka tu. Nah, dalam Quran belaka. Oh, masya-Allah. Nah. Alhamdulillah, tu mula-mula sekali Allah Taala mari royak dah. Kata Quran ni benar sungguh. Dah, Quran ni adalah benar. Kebenaran Al-Quran. Nah.
kandungannya dalam isi Quran ni ada jelas nyata, cerak, cerak pada dalam Quran ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita bagi cari duk mana penjelasan ni. Mula-mula sekali, dan kemudian ayat yang kedua pula habis tu kecil hati duk ayat tentang kebenaran Al-Quran atau benarnya Quran ni bukan bohong bagaimana folk kafir duk kata bohong, Muhammad duk bohong, baca ngaruk bagaimana Quran masa tu dia kata gitu. Siapa lah ni pun ada lagi kata siapa ada Quran. Orang Islam kita tak guru Quran di mesti ayat cak kali dah. Tengok guru kita pun. Ya ngajar baca Quran nak murid beratus-ratus beribu dah. Tapi pasal apa isi Quran? Isi Quran dia kata tak boleh turut berlaku isi Quran tu. Hal tu bukan menebah ndak ni. Itu berlaku sungguh dalam masyarakat kita. Allah maghfirlah boleh hadilah ni dia taubat dah tak guru tu. Kerana masa tu boleh dia tak tahu lagi kecek lagu tu dah. Dia tak tahu lagi. Sebab tu dia kecek lagu tu. Dia tak boleh turut berlaku dalam Quran ni dia kata. Tapi tak salah, bukan Quran tu salah, ada apa salah dia tak kata gitu. Dia tak turut berlaku dalam Quran tu. Lepas tu anak murid dia kata kalau gitu ada salah. Kalau gitu ada salah lah Quran. Dia pun senyap. Dia baru yang mikir, dia kecil lagu tu dia tak mikir lagi belum dah tu dah. Tapi waktu anak murid dia sendiri kata, anak murid kata kalau gitu ada salah dah cikgu lah Quran ni pun. Sebenarnya dalam Quran kita tak ada salah, sikit pun tak ada. Walaupun satu baris, satu huruf pun tak ada salah. Semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya-Allah. Bila kita nak reti Quran, baca waktu kita berasa reti kita. Bila kita baca dengan reti tu di situ kita akan berubah insya-Allah. Dah akan berubahlah manusia, perangai kita, akhlak kita, akidah kita dia akan berubah situ. Dia tak jadi seperti kita duduk lah ni dak dah. Maka dengan lepas tu ayat kata Quran ni mari berjelas adalah satu kitab yang mari memberi penjelasan. Maka jelas dalam ayat ni ialah tu ada kecik Nabi Musa. Kan Nabi Musa adalah seorang nabi yang sebagaimana seorang Rasulullah yang dulu masa dulu belum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari. Jadi soalannya Tuhan mai ayat kata kecik Nabi Musa. Kerana Nabi Musa adalah seorang nabi Allah juga. Serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Kerja sama Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, kerja sama iaitu dakwah manusia kepada agama Allah. Tapi dia Nabi Musa ni nampak dia kerja berat sikit sebab dia kena pergi ajak Firaun. Kena pergi ajak Firaun. Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam kerja serupa juga. Lalu itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata, dalam ayat firman pula seterusnya, natlu alaika. Natlu atau tilawah dah. Kami bacakan alaika kepadamu hai Muhammad. Tu ayat kami baca pada Nabi Muhammad. Ni ayat Quran ni dah. Kami wahyu pada Nabi Muhammad kepadamu hai Muhammad. Apa dia? Min nabai Musa. Setengah daripada kisah Nabi Musa wa Fir'aun dan Musa dan Fir'aun bil haqqi dengan keterangan yang benar liqaumin yu'minun bagi orang-orang yang beriman. Kepada orang beriman ya. Kalau orang tak beriman royak pun tak percaya. Lepas tu Quran Tuhan nak baca tu kata kami bacakan pada Muhammad. Tuhan kata kami baca. Kata nampaklah kata bukan Nabi baca sendiri dia dak. Nampaklah kata bila Tuhan kata natlu alaika. Nabi baca ayat ni. Masa tu Nabi baca. Apa kita baca lah ni. Nabi baca pada pok kafir semua. Kafir dulu. Hal ni kita rasa taksir, rasa kurang hari ni. Sebab kita duduk ni baca Quran lama-lama dah tak haji lagi baca Quran ikut kafir dengar. Dah baca sama kita tak habis lagi. Tak habis lagi. Sebenarnya Quran ni kena baca kepada semua manusia. Khususnya orang kafir, orang tak reti agama lagi. Nak pergi dakwah mereka, nak wayak mereka. Nabi baca pada kafir lu dah masa tu. Walaupun kafir tahu dah Nabi tahu dah kafir tak terima. Kafir, nama dia kafir. Natlu alaika. Nabi kata, kami baca padamu hai Muhammad. Nampak kata Nabi Muhammad dah baca ayat ni, tapi bunyi suara kata bunyi serupa dengan orang lain baca ke Nabi. Dah. Nampak dah ayat gaya ayat ni tu? Natlu alaika, kami baca padamu. Nabi ayat Nabi dah baca ni. Nampak kata
Ayat ni bukan Nabi Muhammad kecek dak lah. Nah, nampak kata bukan Nabi Muhammad kecek. Nah, mari pada Allah nata. Siapa dulu baca ke Nabi? Itu Allah. Nah. Baca harga apa? Min nabai Musa wa Fir'aun. Baca cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, bukan semua, setengah daripada kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Bil haqqi, dengan keterangan yang benar, dengan sungguh, dengan benar, hak. Nah, dengan benar. Tapi semua baca, semua nak kisah dok baca ni, siapa boleh percaya belaka? Liqaumi yu'minun. Puak ni hak dengarnya. Bagi orang yang beriman saja. Nah, tengok. Tafsir dia kata dari ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, ambil dari ayat 2 ni, ayat 3 sampai ayat seterusnya kita nak baca lagi ni, Allah Taala ceritakan perihal Nabi Musa AS dengan Fir'aun dan kaumnya. Kita akan dengar cerita ngaji Fir'aun hari ni. Nah, batu tu kata liqaumi yu'minu selagi tu. Nah, terus tekan pula situ kata ayat Tuhan baca ni liqaumin yu'minun, kepada kaum yang beriman saja. Bagi orang nak beriman ya. Kalau orang tak beriman, ayat tu dia baca ni, kita tak dengar apa, kita tak percaya apa. Nah, subhanallah. Nah, banyak kita baca Quran sama sendiri pun. Nah, tu banyak dah lepas-lepas dah. Tapi dia lepas-lepas dah tu kita tak nampak, mana kata kita tak percaya. Hak nampak cetus sekalinya hak tempat kita pecahnya dah. Pecah kata ada penyakit dalam hati Islam kita ini. Bagi baca Quran betul mana dia pecah di ayat Ar-Rahman ala Asyistawa tu rabbul wala bang rabb. Dia pecah situ. Kata selama ni dalam hati kita mengaku beriman pada Allah, beriman pada Quran tu ada bekal, tak ada kata apa, tak tubik apa. Nah, bagi baca Ar-Rahman ala Asyistawa tu tubik rabbul lu dah nak tak boleh. Nah. Oh, tu tak percaya, ramai tak percaya dengan ayat Ar-Rahman ala Istawa. Nah, ramai tu kata tak percaya pada ayat Ar-Rahman ala Istawa. Nah, padahal siapa kecek Ar-Rahman ala Istawa tu? Tuhan sendiri royak. Orang ju baca tu, ju baca ya. Nabi sendiri pun ju baca ya. Nah, apatah lagi kita orang tok guru pernah dah ni. Nah, kita orang ju kecek tak erti, tak redak, tak ada. Tak nak banding sikit abuk dengan sahabat dengan Nabi ni. Nah, subhanallah dengan tabi'in dengan tapi bila baca apa ayat tu dia rabuk bong tubik dah. Tubiklah setengah-setengah golongan tu tak percaya ayat ni. Nah, tak percaya pada ayat ni. Auzubillah min zalik. Nah, dah. Ayat Quran ni bukan semesti kena tolak habis tu. Nah, baru panggil jadi kufur. Nah, satu ayat daripada ayat Quran pun dah cukup nak jadi kufur dah. Dah cukup panggil kufur, panggil. Kufur nak tak percaya, ingkar, petisai. Auzubillah min zalik. Tuhanlah rahmat pada umat kita semua. Rahmat pada kami dan rahmat pada umat-umat kami ya Allah. Ampun dosa kami, kejahilan kami ya Allah. Itulah dah. Boleh jadi kaum kita tak tolak dulu tu tak tahu lagi. Lepas tu kita kena royak asal-asal lah dah. Pada orang tak reti lagi jangan gaduh royak benar tak boleh dengar lagi dah. Kita kena royak jangan naik tangga 10 dulu dah. Dia kena naik tangga 1, 2, 3 dulu. Lepas tu umat kita tak tahu kata peringkat ada otak dia setahu mana. Baru kita royak 10 lalu tak boleh dengar lagu 1, 2 ni. Hak tu yang mari rabuk lalu tu. Gitu tak? Pak kita ni boleh royak belaka dah. Nah, mana mau kalau tak dengar mau kelai, tak hari dah lah. Dah gitu ya. Dah. Allahu akbar. Subhanallah. Tuhan rahmat pada kami dan kaum kami semua ya Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Tuhan jangan kamu kiralah atas jika kami terlupa atau kami tersalah ya Allah. Lah kita ni salah bercerak dah. Nah. Salah balik orang jeng royak. Nah, royak gaduh dah. Nah, dah menyebabkan umat kita jadi tolak kalau dah itu. Nah. Subhanallah, apalah dosa kami. Itulah dah tu kata Quran ni. Nah, khasnya Quran semua ni. Nah, dan khasnya kisah dalam tu ada royak ni. Tu nak royak kepada orang yang beriman. Nah, orang tak beriman awak tak dengar. Awak itu ya. Orang tak beriman ni baca depan dia awak tak dengar itu. Nah. Alhamdulillah, insyaAllah kita masuk pada beriman belaka. Nah, kita percaya. Maka lagu mana ceritanya? Inna fir'auna ala fil ard. Tu cerita Fir'aun.
sendiri royak. Nah, sesungguhnya Firaun telah berlaku zalim di bumi Mesir, fil ard, di bumi. Di bumi mana? Khasnya bumi Mesir lah. Moga Firaun duduk di Mesir. Nah, masa tu nah, masa Nabi Musa, Firaun orang paling zalim. Nah, ala nu atau sombong tinggi. Nah, tinggi panggil perangai wak panggil tinggi pada orang tu. Nah, panggil sombong. Nah, sombong siapa zalim. Nah, inna fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Firaun ni siapa dia Firaun? Firaun ni sebenarnya raja Mesir ni panggil Firaun. Nah, semua raja-raja duk mengeta Mesir tu dia panggil Firaun. Nah, Faro sesi panggil Faro. Nah, Firaun masa Nabi Musa ni nama gapo tu minta ingat. Nah, ada ingat tak? Ya? Ramses Firaun masa tu. Hati tak mencari semula dah. Nah, tengok. Ramses kena gapo tu. Nah. Kita tengok masa Musa tu Firaun masa tu nama apa Dan mayat dia kata ada lagi lah ni tu. Mayat Firaun ada masa tu ada lagi. Nah. Wallah alam tahajud. Nah, Tuhan taruh. Nah, Tuhan royak dalam Quran tu. Tuhan royak dalam Quran. Nah, dah. Kata Tuhan taruh apa? Tuhan taruh nak jadi burian. Nah, nak jadi pengajar bagi orang yang kemudian ni. Nah, kata ni setara ni orang yang aku di Tuhan. Mati juga dia kan. Apa tak boleh. Orang di Tuhan lah matilah. Nah. Lagi dah. Inna fir'auna ala fil ard. Cerita dia. Mula cerita dah. Sesungguhnya Firaun telah berlaku zalim di Mesir, telah berlaku sombong, takabbar wa tajabbar wa tagha. Takabbar sombong, tajabbar wa sombong wa megah. Nah, zalim di bumi Mesir, fil ard sini adalah bumi Mesir. Sama tahu mana tu? Iwak kana? Wa ja'ala ahlaha syi'a. Serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Dah. Firaun ni menyebabkan umat Mesir tu jadi puak-puak, syi'an atau berpuak-puak. Nah, pecah belah lah. Nah, pecah belah di puak. Ya tak lagi dah tengok negeri kita ni. Nah. Dan negeri tak panggil tak stabil, negeri tak senang, kerajaan tak stabil, kerajaan tak senang dah. Kerajaan tidak hukum berlaku dengan adil, maka umat sendiri pecah. Nah, dah pecah di berpuak-puak. Maka di masa tu serta ia menjadikan ia Firaun saat ni. Menyebabkan pada penduduknya ahli negeri Mesir saat ni Syiah jadi berpuak-puak. Nah, qad sarrafa kullun sinfin fima yurid min umuri dawlatih. Nah, di puak-puak dia pecah belah lah mudah-mudahnya dah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Selaginya dengan sebab sama dia saat ni menyebab penduduk negeri saat ni jadi pecah belah. Nah, puak-puak pasal laginya amalan Firaun ni gapo dia buat? Ia menindas. Nah, ia tindas puak di antaranya dengan membunuh anak-anak ta'ifatan minhum. Firaun saat ni dia buat kerja apa lagi? Iaitu dia tindas buat nyanyo. Nah, pelemuhkan satu golongan daripada ia pecah dulu. Nah, ia pecah. Ya lah ni pergi buat kita tu. Negeri Arab, negeri gapo Mesir lah ni mana tu. Dia nak tindas mana-mana kaum, dia nak tindas, dia nak nyanyi pada satu umat saat ni, dia tak tindas kau banyak tu. Dia pecah dulu kalau umat saat ni. Nah, macam negeri Arab mudah-mudahan contohnya lah ni. Nah, dulu satu negeri Arab ni negeri satu khalifah. Dia boleh jadi khalifah, jadi satu daulah besar. Mesir, Syria, Iraq, gapo satu daulah panggil, satu negeri, satu daulah besar. Bahawa satu masa orang putih Yahudi, orang Yahudi ni dia pecah buat Islam kita ni, bagi buat Islam. Nah, dia bagi Islam jadi pecah negeri tu, negeri ni, negeri tu. Nah, dia pergi kecil, dia peraca, lepas tu dia tindas. Yang mudah tindas lah. Dari kodok besar tu nak tindas tak boleh. Ni ada Suria ke pecah Rusia. Apa Suria dia anak dia pecah dah lah ni. Nah, dia pergi buat Iraq. Tapi awak kata apa? Di Yaman, di Mesir, di mana ni?
Banyak Islam situ. Apalah pak nak tahu ke iya Islam situ. Nah, orang Islam rasa tak ada. Bukan dia dak, bukan negeri dia dak. Dia tak ada asal terima rasa dak. Ha ni panggil siasikan mengalagun ni siasah lagun ni bukan baru lah ni dak. Dia macam Firaun lagi. Firaun dulu pun buat itu. Dia puak dia pecah belah sama fuak Israel. Kata buat Bani Israel. Nah, umat Nabi Musa ni Bani Israel. Bani Musa ni umat nama apa dia? Bani Israel. Nah, Bani Israel. Dulu Bani Israel umat yang mulia. Nah, umat mulia. Tuhan bala dia dengan sebab mereka tinggal agama Allah, mereka tinggal kitab Allah. Dia ada kitab Allah juga. Hang ni takut ni. Nah, dia ada kitab Allah. Nah, tapi dia tak guna kitab Allah. Tak ada buat pandu pada kitab Allah. Pada Quran kita lah tak ada guna Quran ni. Nah, lepas tu kita umat lah ni orang Islam. Nah, dak ambil unggul lain, mai muda amal lah hidup kita. Wa undang-undang lah hidup kita. Tak ada turut Quran dak. Kan tu bala besar tu. Dan bala besar. Nah, kita tak khabar dengan sebab kita tinggal Quran ni umat kita tu bala macam ni. Nah. Bila umat kita nak khabar. Nah. Tengok andok minta dok pengeriak orang juga. Nah, sebenarnya balanya kita tinggal ayat Quran, tinggal kitab Allah, tinggal nabi, tinggal apa tu pecah belah. Nah, terpecah. Bawa pecah mudah mai tindah. Ya, peranyak sini sebut yasa tindah. Habis dah. Nah, apa kau besar tu nak tindah payah ki. Nah, nafsa dah. Nah. Kita gini apa murah sini ni Pak kita. Jadi cem-cem dah daripada kampung besar sini. Nah. Dah. Dulu kalau kata apa tong, tak ke, angin gigi apa tong dah. Tapi lah ni tak apa tong mutu. Kau iya dah. Kau muna pun jadi muna musa tabiar. Turut apa perangai tak jauh sangat ada. Tu nak bayar tu. Dah. Ada lepas kita dah. Ada retang tak ada buat tak berasa nak tanggungjawab, tak berasa simpatin dah dah. Sebab kita bagi kek ni. Perasaan kita pun ada kek juga. Perasaan kita pun jadi kek rasa sakak. Dah. Dah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Firaun dia tindas puak di antara Firaun, di antara orang Bani Israel sana. You buat kana? Dia tindas buat kana? Yudhabbihu abna'ahum, iaitu dia bunuh anak-anak lelaki mereka. Landa buat itu dah. Israel buat itu dah ke anak orang Palestin lah ni. Nah, budak halau, budak 2 tahun je bunuh ke. Dah. Budak dah halau. Anak kita jatuh kan ni pak kita. Pia dok hati banyak ini. Di mana-mana ini pun buat itu. Dah. Hang nampak jelasnya di Israel, ada di Palestin, di Syria, di mana ini. Nah, di Syria mana tu buat gambar ke? Nah, budak pakai pempoh, dia bunuh apa? Budak nak buat gapo, dia lawan gapo dia. Dia bunuh juga budak apa? Belah perut. Nah, subhanallah, di Iraq ni di Iraq. Nah, tak tengok. Nah, di Iraq tu dia tengok budak yatim mari. Ya tak, tu full seni. Budak anak kesenah. Si apa betul? Tapala lu dah. Dah. Subhanallah. Dah. Dia ambil siasat Firaun dah ni. Nah, Firaun dah. Ambil dulu Firaun dah. Nah, dah. Abang hari ni dia bunuh budak jatuh. Dia tak ada budak jatuh ni. Ni, nah tengok ni. Dia tindas buat di antaranya, dia tindas buat nyanyi pada satu golongan. Dia kecil dia pecah tu, dia buat nyanyi satu golongan buat nyanyi. Nah, dia tindas buat nyanyi ni. Itu buat kana? Iaitu dia bunuh anak-anak lelaki. Dia bunuh budak-budak lelaki saat ni, budak-budak anak jatuh saat ni. Wa yastahyi nisa'ahum. Dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Anak-anak tina dia buat, dia lepas hidup. Lepas hidup. Dia banyak, dia buat guna banyak lah dah. Buat nyanyi, dia kumkun, buat apa itu. Nah, yakni kaum Yahudi, yakni Bani Israel yang mendatang dan tinggal di Mesir turun-temurun. Fuak Yahudi ni yang mari asalnya dia mari ke zaman Nabi Yusuf dulu lagi. Nah, dah. Ya Yahudi dengan Firaun orang Qibti, bangsa Qibti. Firaun ni bangsa Qibti. Cecat dia, tak serupa dengan Firaun dengan Musa. Musa ni kaum Bani Israel. Bangsa dia Bani Israel. Siapa lah ni pokok Israel kata dia kan negeri Iraq dah. Dah. Dia kata sini dia. Nah. Ya memangnya. Nah. Sungguhlah. Tapi dah dia tinggal Islam, dia tak sesuai pada Islam. Nah, dah. Tuhan bumi Tuhan nak beri kepada orang soleh. Nah.
Innal arda yarithuha ibadiyas salihin. Bumi ni kata Tuhan nak beri saka kepada orang soleh. Nah, orang soleh. Bagi ni kita orang siapa orang mana pun. Kok kita duk tang kita dah kita tak soleh. Dah kita tak juru, Tuhan ambil gelak ah. Tuhan ambil gelak. Tuhan ambil orang lain lah. Lepas ni kalau kita nak kelak semula kita, kena jadi orang soleh. Kena juru dengan Tuhan. Juru dengan Tuhan ke mana? Turut perintah Tuhan. Turut perintah Tuhan duduk mana? Itu dalam Quran. Nah, baca contoh siapa orang turut Quran ni? Nabi. Turut Quran dengan Nabi, salah dah kita. Mudah kejap dah. Nah. Dah. Pengenafsu tak ada dah. Nah, dah. Positif tak ada dah. 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 Padahal kena belawal lagi nak udik anda nak turut Nabi turut Quran tu. Dah. Nak peranyak nafsu dengan syaitan tu. Waktu tak boleh turut Nabi turut Quran tu kan nafsu syaitan tu. Nah, nafsu syaitan tak boleh nak peranyak syaitan tu. Nah, syaitan pun hidup kicau juga dia buat dia. Nah, ya syaitan pun tak bisa juga nak jadi buat dia, pak buat dia. Ya badi dak ajak Tuhan. Nah, dalam surah apa dah? Dalam surah Yasin kita baca tu kata kata pada alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Tidakkah aku janji dah dengan kamu hai anak cucu ada jangan semua syaitan. Jangan jadi hamba syaitan, jangan turut syaitan. Nah, dia tu seterumu nyata-nyata. Sembah aku ni tak. Wa an i'buduni sembah aku ni. Sembah aku ni. Jadi hamba aku ni. Turut perintah aku ni. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan betul, jalan selamat, jalan sungguh, jalan selamat, jalan benar. Tu ayat lakon dah tu dah. Menatah ini syaitan pun jadi pak-pak dia janji dah masuk dalam surah lain-lain tu dia kata bos syaitan kena halah daripada syurga tu. Syaitan kata kana mu kena reject. Syaitan kata Tuhan aku masuk ke aku nak tipu anak ada khabis masuk dengan aku kali ke. Tu lah ni dia duk bada tu. Nah, duk bada tu syaitan duk jadi cari pak-pak dia. Nah, Allah Tuhan selamat kami daripada syaitan. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ya Rabb, itulah dah panjang cerita tu jauh tu. Nah kata itulah lah ni tu hak Firaun dak buat pada orang zaman dulu, lah ni Bani Israel dak buat pada orang kita pula hari ni. Nah, dak buat pada manusia atas dunia hari ni. Nah, dia buat lagu tu pula. Lah lemah weh. Dah. Asal takut dengan ngaji ni ada. Tahu jak sungguh. Nah, tahu jak sungguh. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Mula-mula Firaun buat jahat ya kan, iaitu dia pecah belah, yang keduanya dia tindah, dia buat nyanyi pada orang satu golongan saat ni. Lepas tu dia apa lah bentuk nyanyi dia, iaitu dia bunuh anak jantan. Apa anak jantan? Nah, tinggal retina saja. Nah, tinggal retina. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Karena masa tu nah ia ada dalam ramai-ramai tu, nah, orang yang paling baik, kumpulan yang paling baik, nah. Sulita alaihim hadzal malikul jabbar al-anid. Nah, Tuhan hatta raja jahat, mari ke perut, mari nak meretah mereka hak ni takut ni. Nah, dan Tuhan nak menasah satu-satu kaum, Tuhan tak orang zalim, mari meretah atas kita. Nah, waktu bawa kita ingat sini, tu tanda kata Tuhan nak bala atas kita tu. Tuhan tak orang zalim, mari meretah atas kita. Sekarang ni kita duduk mana tu? Dah layak ni dah ni. Nah, kita orang Islam duduk layak ni dah ni tu. Nah. Waktu Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah kamu. Ya Allah, kamu jangan biarlah orang main menguasa atas kami, orang yang tidak takut pada kamu dan tak siap belah pada kami. Jangan hantarlah orang main mengata atas kami, orang tak takut pada kamu dan orang tak siap belah pada kami. Dah. Dan orang tak siap tak takut Tuhan, dia tak siap belah kita, dia anak kita. Dak alu yang beranyak ikut dia buat macam dalam dunia lah dia adid dah tu. Dia adid dah ke Mesir, dia adid ke negeri Arab, dia adid dah kan. Nah, negeri Arab dia negeri mana kan dia adid dah kan. Nah, minta Tuhan selamat. Kita dia adid dah juga tapi tak nampak jelas mana. Tak apa khabar mana lagi kita. Nah. Ya Allah.
Lepas tu siang malam tu guna orang dia apa dia Firaun ni dia guna dia perhambakan kaum Bani Israel saat ni buat kerja berat-berat. Malaysia tak berhenti. Malaysia duk pun. Lepas tu apa mati jatuh dan Malaysia kerja tak berhenti-berhenti mati dah lah. Lepas tu tinggal retina ihanatan lahum, menghinakan cara dia menghina Bani Israel masa tu. Lepas tu kerana satunya dia bunuh budak jatuh saat ni. Anak-anak jatuh tu apa? Kerana dia takut. Satu masa kerana Tok Nujun dia dah menujun dah kata sikit lagi akan ada budak jatuh mari runtuhkan kuasamu. Tok Nujun dia ada royak. Dah. Tok Nujun dia ada. Ada orang kata ada sikit lagi ada orang sak budak dah jatuh. Mari nak runtuh kuat kerajaanmu hai Firaun. Dah. Bagi duk bimbang tu takut mari duk runtuh dia tu. Mari duk ambil tamnai dia tu. Subhanallah. Lepas tu dia kutip bunuh habis tu. Takhawafa huwa wa ahlu mamlakati. Takut atau ada pada Bani Israel sana ada budak main nak ambil kuasa dia. Masya-Allah. Dia mana ni? Dia tahu mana kata Kipti Firaun saat ni. Tahu mana kata sikit lagi kerajaan dia tu akan diputuh oleh budak Israel ni. Budak min Bani Israel ni. Dia ambil pada ilmu Nabi Ibrahim juga, bagi tak dulu juga. Dah. Katanya Firaun mimpi Tok Nujung dia tapi benarnya ambil pada yadrusunahu min qawli Ibrahimil Khalil. Dia ambil ilmu juga, ada ilmu daripada kitab-kitab dulu tu. Iaitu kitab Nabi Ibrahim. Modalnya kata pengajian Nujung lah. Nujung pun kita dulu Nujung dah. Tapi sebenarnya kata dia ambil ada kitab juga. Supaya dengan folk Yahudi duk nanti kata dalam kitab dia kata sikit lagi akan ada Nabi akhir zaman nama dia Ahmad. Dah. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad kita lah ni lah. Tapi nak buat apa tak boleh bunuh sepengah Firaun dah. Tak ada kuasa. Itulah kemudian habis kat tu. Maka dia tinggal, dia kutip bunuh anak jatuh, tinggal anak tina. Sikit lagi ada tafsir depan kita nanti dengar ke depan. Innahu kana minal mufsidin. Jelasnya Tuhan pun ayat kata sesungguhnya adalah ia Firaun ni dari golongan orang yang berbuat kerusakan, buat jahat, buat kerusakan atas muka bumi ni. Firaun ni masuk daripada orang yang selalu buat kerusakan. Ya Allah. Tu masa tu Sapala ni pun Sapala ni orang kafir dak bunuh di Syria di mana dak bunuh budak atasnya. Dak bunuh orang. Di Mekah, di Mekah ada di Iraq, di mana ini ada Islam di Palestin sendiri. Subhanallah. Tu kajian tu ayat umum. Tu cara umum dulu ayat tu depan tu. Tapi Tuhan nak supaya orang yang mana manusia nak ni. Lalu tu ayat wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard. Ni Khaudi. Masa tu masa Firaun dak mengetah Bani Israel kata tu Allah nak ayat Firaun apa Bani Israel kena buat nyanyi, kena teromang, kena seksa tahu mana. Buat dianyanya diseksa oleh Firaun, kerajaan Firaun dan menteri-menteri dia saat ni. Kena buat nyanyi-nyonya kena dipelemuh oleh Firaun saat ni. Tapi kata wa nuridu dan kami hendak oleh Tuhan buat dah. Tuhan nak kan hak Tuhan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard. Dan kami yakni Allah hendak berihsan, berbuat baik dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu. Tuhan tak ada nak supaya dengan pada bila ada nak orang kena tindas, kena buat nyanyi. Tuhan tak biar lama-lama kita dak. Sunnatullah. Kod rabiat hak Tuhan. Kod ketika hak Tuhan nak orang nak. Tuhan nak buat jadi orang hak kena tindas saat ni, nak tolong dia. Nak tolong orang yang kena tindas di bumi saat di muka bumi saat ni. Dan hendak menjadi mereka wa naj'alahum a'immah
Balik Tuhan nak tolong orang lemah masa ni dan nak tukar pula. Hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, ketua-ketua pula. Jadi ketua boleh jadi merintah pula. Ni hak kandak Tuhan. Ni panak Tuhan. Nah. Wa naj'alahumul warisin, serta hendak menjadikan orang-orang yang mewarisi, jadi mereka kena tindas saat ni, iaitu Bani Israel saat ni, khasnya masa tu orang-orang yang mewarisi, orang boleh mewarisi, boleh makan saka. Yang ni makan saka apa? Apa yang dimiliki oleh Firaun dan kaumnya. Terroyak berita belah-belah. Nah, terroyak dah berita lah Tuhan, Firaun masa tu duk buat nak kenak orang, duk nyanyi pada Bani Israel, duk nyanyi, duk tindah, bunuh anak jantan dia. Tapi sebaliknya Tuhan tak ada nak jadi, Tuhan nak tolong orang lemah saat ni. Tuhan nak tukar keadaan daripada orang lemah kepada jadi ketua orang. Nah, ketua orang, lepas tu nak wakaf saka. Hak Firaun semua tu nak bagi kepada orang lemah saat ni. Dah. Tengok tafsir dia bawah. Yakni mereka kemudiannya mereka mana ni? Mereka Bani Israel, orang Israel tu, orang Nabi Musa tu, alaihi salatu wassalam, dengan pimpinan Nabi Musa alaihi salam. Lepas Nabi Musa, Tuhan letak Nabi Musa jadi nabi, maka dengan bawah pemerintahan Nabi Musa ni telah diselamatkan Allah dari Firaun dan kaumnya. Lepas tu hantar Nabi Musa mari Firaun, Tuhan tolong umat Bani Israel dengan melalui Nabi Musa saat ni. Dan diselamatkan Allah dari Firaun dan kaumnya. Lepas tu, Firaun mati. Dah. Akhirnya Firaun mati kena lemah air. Dah. Lepas tu Firaun mati, Haman mati. Lepas tu saka dia ni, rumah besar dia ni, harta dia ni, tanah ni, lebih lah oleh ke Bani Israel. Wa naj'alahumul warisin. Kami hendak menjadikan mereka Bani Israel orang-orang yang mewarisi apa yang dimiliki oleh Firaun dan kaumnya pula. Tu Tuhan tolong. Alhamdulillah. Dah. Ni kita kaudi panggil dalam ayat ni kaudi. Kaudi kepada setiap umat. Kalau waliknya kalau lah Tuhan buat nyanyi, bila berlakunya nyanyi macam di Palestin di mana hari ni, ada satu masa Tuhan nak balas pula. Tuhan nak balas kepada orang lemah saat ni, orang kena buat nyanyi saat ni, boleh jadi ketua. Tapi bila masa tu nanti tunggu. Ada Tuhan tak bohong. Kok kecil ni Tuhan jadi sungguh. Cuma masa tak sampai lagi. Kita nak cepat. Kita nak gaduh. Dah. Kita nak gaduh lah. Ya Allah. Pasal lagi tu nak kena pula pada orang Bani Israel lepas pada kena tindah tu. Wa numakkina lahum fil ardi, dan kami hendak memberi mereka, Tuhan nak beri kepada mereka Bani Israel ni kedudukan yang kukuh di negeri itu. Kedudukan itu kukuh, mankung. Tak ada kena takut nak lari pada dah. Malam boleh jalan tengah hari hamba telah. Kerja pergi kok mana pun selamat. Mana kedudukan yang mankung. Yang kukuh di negeri itu. Tak serupa dengan zaman Firaun duk meretah juga. Nak pergi mana-mana pun tak boleh. Nak makan nasi kena duk kerja, suku sembahyang malam pun kena kerja, masa orang tidur dia kena kerja. Dah. Orang tina tak selamat. Orang perempuan tak selamat. Dah dia jadi alat dirogo. Ya Allah, ya Allah. Biar nampak zaman lalu ni duk jadi tu. Tak nampak yang kisah Firaun. Allah, kita kamu baca kisah Firaun. Padahal lah ni Firaun dah buat tu. Perbuatan Firaun tu Firaun zaman moden, Firaun zaman moden dia panggil. Firaun zaman moden. Dunia kita tengok lah ni, tu kisah Firaun duk panggil duk tayang semula cerita Firaun. Untuk umat zaman baru ni. Di Syria, di Mesir, di mana ni. Di Mesir ni orang nak Islam, hamba tu tak ada pastahan duduk. Tua nak pada Islam, nak Quran sana. Tu dunia gini dah. Naik sapok dah. Lepas tu landuk beraktor dia tu duk belarak buat tina nak pergi belarak di Medan Tahrir. Nak ke apa? Nak suruh cabut kaki lubang. Dah. Nak suruh cabut kaki lubang, tak usah kaki lubang ni. Kaki lubang tak maju, kaki lubang ni orang mundur. Dah, subhanallah. Tu negeri Iraq ni, negeri Iraq. Dah. Tuhannya hatta sungguh buat dia dah. Hatta buat dia kerja cara tu dah. Bapak kita ini pun Bapak kita ini pun takut juga ni. Bunyi-bunyi khabar kata ada dah orang tua kecek kata kelubung fitnah klumna ni tamai memang kong tamai abang menggugatkan keamanan dah
tudung muka, tudung apa ni, menggugatkan keamanan, menyebabkan jadi keamanan tidak stabil, ada tidak senang mana, dah tak tahu kata orang mana orang baik ke orang jahat. Kalau telanjang belaka tu baik belaka. Dah. Kalau dia kena telanjang belaka baru nampak baik belaka. Nampak cacing mak dah. Subhanallah. Dah. Ya mikir cara kafir bean dah. Apa Islam kita sendiri pun takut pada orang kelubung ni. Islam dia tu takut juga. Lama mana takut orang kelubung. Kau tanya rumah aku mana ada semua dah. Dah. Orang jenipu juga curi kerak juga curi ke apa? Curi duit lebay ke apa? Pak tudang ni, kelubung ni. Dah. Curi budak ke jual Malaysia apa? Jadi sampai Islam kita sendiri pun kecil lah kata. Dah. Ni tak selamat dah, tak panggil tidak mantul kedudukan kita. Kedudukan kita tidak kukuh. Tak selamat. Tapi sikit lagi saya kata, bila Tuhan tolong menjadi jaya orang-orang kena lemah saat ni boleh mengata sendiri, kami hendak memberi mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Allah. Serta hendak memberi kami, Allah hendak beri kepada Fir'aun dan Haman. Siapa Haman? Haman ni menteri pada Fir'aun. Ya kerjasama dua tu. Fir'aun tuk jeng khamsang, Haman je petibak, dia buat. Dah. Hamba ngi hamba musuh hamba. Haman je hamba. Serta hendak memberi Fir'aun dan Haman bersama-sama tentera mereka melihat. Tuhan nak nampak, nak Fir'aun nampak, nak Haman nampak, nak tentera askar dia nampak berlakunya apa yang mereka bimbangkan dari golongan yang tertindak itu. Pok hidup bimbang lama dah, bimbang takut pok ni mari ada amnat, ada kuasa mula mari lawan pok dia. Maka Tuhan nak jadi sungguh pok hidup bimbang tu kata. Tuhan nak jadi sungguh apa hidup bimbang tu. Pok hidup bimbang takut pok lemah ni naik semula tu. Tuhan nak jadi. Ayat ni sukun kami dengar. Tuhan royak zaman Firaun lagi. Royak masa Firaun. Tapi Tuhan royak bantu dalam Quran kita ni, dan ini panggil kod K ni panggil. Undang-undang Tuhan. Undang-undang Tuhan. Tuhan nak buat kepada siapa-siapa kamu yang lemah ini, dan sikit lagi satu masa, kamu yang lemah sana akan balik pula. Balik orang hak lemah sana, orang hak kuasa sana di bawah wadah. Orang lemah jadi kuat, dan orang kuat sana jadi lemah semula pula. Ya Allah, ni panggil pada sunnatullah, Ghazali jangan buat nyanyi pada orang lemah, kerana Tuhan orang lemah ni ada tua dia, ada cara. Ada tua ada cara. Lepas tu doa orang lemah, orang kena zalim ni Tuhan tak tolak. Dah. Cuma satu masa je. Kita tergana Tuhan tak tolong lagi negeri Syria lah ni. Tuhan tak tolong lagi Cina tu, Tuhan tak tolong lagi. Orang Cina banyak kena nyanyi. Tengok orang lain. Pak kita sendiri. Negeri kita dan negeri mana pun serupalah. Orang lemah. Sabar banyak, duduk dengan Tuhan banyak. Jangan tinggal Tuhan. Duk bimbangnya bahawa kita lemah ni kita tak reti juga kalau kita lemah ni. Tak ada dekat dengan Tuhan juga. Hak tu duk bimbang jadi sesak kok mana pula. Sesak. Tak ambil Quran dengan pada ayat ni serupa dengan surah Yasin. Surah Sajdah tu. Tak ada surah Sajdah ke kata-kata akhir surah Sajdah bawah ni. Akhir surah Sajdah bawah ni. Tak ingat dah duduk mana ayat tu. Tuhan janjilah surah Sajdah Nabi Musa ke? Iaitu wa laqad atayna Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih waj'alnahu hudan li bani Israil waj'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat ni surah Sajdah ni Allah Taala janji. Janji kata nak tukar. Nak akak, nak tukar jadi umat lemah sana jadi ketua. Tapi bila mereka pegang teguh, sabar dengan kitab Allah, dengan ajaran Allah. Yakin, sabar dengan ajaran Allah, dengan kitab Allah. Buat apa Tuhan suruh, dan yakin dengan agama mereka, dengan ajaran Islam, ajaran Allah.
Nah, maka masa itulah Tuhan nak tukar kita kepada orang lemah, kepada orang gagah semula, jadi ketua pula. Nah, maka selama mana kita tak pegang teguh dengan kita Allah, dah, maka janji Allah tak akan jadi pada kita. Nah, janji Allah tidak akan jadi pada kita. Nah, kena klik situ belaka, kena klik situ. Maka kita tengok hari ni, orang paling jual, orang paling nak bela nak tanah air, tak ada dah. Lebih usaha pada orang Palestin. Nah, Palestin tak ada bukti-bukti usaha dia. Nah, tapi lah kerana umat dia pecah belah saat ni. Satunya pecah belah. Nah, pecah belah autoriti lah dunia hari ni. Nah, apa pula duk akak pegang cahaya kok tu, cahaya kok ni, tak percaya pada kita Allah satu. Nah, tak percaya pada kita Allah satu. Nah, dah itulah pertolongan Allah tak datang pada mereka. Nah, mana-mana ini pun, umat mana pun ini, nah, kena pegang pada Allah, kena pegang pada kita Allah. Insya-Allah pertolongan Allah akan ada, bagaimana Tuhan ada janji kita dalam surah Jadah saat ni. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ni nah, wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'aun wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Fa bima gapo fok dia fok Fir'aun, fok Haman dengan fok tentera, bima takut kepada fok Bani Israel, mari jadi kuasa atas mereka. Nah, jadi ketua, jadi tak turut perintah mereka. Nah, tapi bos apa masa bos Tuhan kanak, kalau dia takut duk bima tu jadi sungguh. Nah, jadi sungguh. Akhirnya Fir'aun mati, Haman mati tergelar air. Nah, dah fok tentera mati lah air laut tu. Nah, maka tinggallah saka dia, harta dia. Nah, tak bumi ni. Siapa dia mengatakan pula? Siapa ambil saka? Pak Bani Israel. Pak Bani Israel. Lepas Tuhan nak binasa orang satu-satu kaum yang jahat, tak ada payah sikit di sebelah Tuhan. Nah, tak ada payah sikit bu. Dah. Dia Tuhan kuasa dia tu hanya kun fayakun. Dan yang nak kena jadi hal dah. Tu bu. Nah. Ni nampak dalam ayat ni kita ngaji hari ni. Nah, kisah mula-mula sekali tu ayat umum dulu. Tuhan ringkas cerita Musa dengan Nabi Musa dengan Fir'aun dengan buat dia dulu. Nah, kata Nabi Musa ni asal mula dia mereka daripada kalangan yang lemah, nah, ditindak oleh Fir'aun. Maka akhirnya Fir'aun dan Haman dan tentera dia menasa. Menasa dan benarlah orang lemah saat ni fok Bani Israel mula pula. Masa tu Bani Israel orang mana umat terpilih panggil. Belum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang dak pegang dengan agama Allah, ada pegang kita Allah ialah Bani Israel. Tapi lah ni apa Bani Israel jadi gitu? Sebab mana kau tinggal kita Allah. Nah, dah. Memang tak percaya kepada Nabi Allah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Tak percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Bani Israel tu Bani Israel dengan orang Arab ni sepupu ya. Sepupu, balah mau sepupu ya. Nah, anak Ishak, anak Ismail. Bani Israel anak Ishak, Nabi Ishak. Nah, Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad keturunan anak Nabi Ismail. Nah, dah. Keturunan Nabi Ishak jadi Bani Israel. Balik Nabi Ismail jadi Arab. Jadi bangsa Arab. Ada Mekah ni, ada Mekah ni, ada Arab. Lalu ada perang Arab Mesir dah. Nah. Arab pada Arab dengan Israel. Dah, perang Israel. Lepas tu tanda kiamat lah ke tu, tanda kiamat. Nah, sebab ni kita baru duk ngaji, baca kitab Quran lama dah, baru tahu kisah dunia dah. Dunia dah jadi hidup perang dua tu. Dia perang dua orang tu, mak tahu ni lah siapa pak kita ni. Nah, lalu ni Arab tu duk kena banyak sikit lagi. Nabi kata orang Arab tinggal sikit kena bunuh di Qillah. Tinggal sikit dah orang Arab. Nah, dah. Tengah orang Arab tu. Ya, dah. Dah. Hak lama dah, kisah lama dah. Kutip bunuh dah. Di Mesir, di mana ni, dia kutip bunuh orang Arab. Nah, kutip bunuh orang Arab. Nah, orang baik-baik aja kena bunuh tu. Di Mesir sendiri ni kena bunuh tu. Nah, waktu tua Islam aja kena bunuh. Kena panggil apa dah? Perahan ciwit. Perahan ciwit sebab apa? Sebab ia baik, sebab ia nak Islam. Dah. Puak jahat sungguh tak asal pada Islam hidup. Tuhan, asal nak tengok sini dunia dah. Dah. Orang dah minum arak, duk berjudi, duk makan reba, duk panggil, duk mengenak. Tak ada bunuh-bunuh waktu. Duk kena bunuh. Dan mana kena bunuh ni? Nah. Asak rokok tak isak, arak sama telah. Nah, dah. Semaya tak ada berhenti. Nah. Tu kena bunuh ini, dah kena bunuh. Tu sunnatullah panggil duk jadi ni. Nah. Wallahu alam. Itulah Fir'aun.
Firaun. Firaun zaman baru dia panggil. Firaun moden. Dah. Ambil perangai Firaun dulu mai guna pada masalah ni pula. Wallahu alam. Tu insya-Allah kita akan belajar lagi biiznillah. Hari ni dah sekat tu dulu. Kita akan ngaji Nabi Musa. Tu ayat cara ringkas dulu. Kemudian lagu mana kisah Nabi Musa tak kecil sampai besar. Tengah-tengah Firaun duduk bunuh budak atas tu, Firaun Musa dah beranak celah tu kok mana dah. Harun dah tu dah mak dia beranak kok mana dah. Sedangkan Firaun duk bunuh budak halah-halah tu. Buat beranak pak bunuh, dah. Wallahu a'lam. Kata dulu insya-Allah kita akan belajar semula biiznillah insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wallahu a'lam. Mentai